ke kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ini ialah mukhtasar sahih daripada At-Tirmizi pada membicarakan tentang hari kiamah. Babun ma ja'a fil qiyamah. Allah sebut wal 'asr, demi masa. Tazkirah sahabat kita tadi pun dia akhirnya wal 'asri. Apa makna wal 'asri? Lalu kita baca wal 'asri innal insana lafil khusr. Demi manusia. Demi manusia. Siapa manusia ni? Kita. Ustaz semalam itu sah dia manusia. Bagaimana Anas? Anas, dia manusia betul. Demi manusia Allah bersumpah dengan masa. Demi waktu asar. Manusia dan merugi. Bila kata sebut dalam kerugian, makna kita tertinggal. Boleh faham ya? Bila kata kita rugi, makna kita tertinggal. Rugilah orang yang tak dapat berjemaah pagi ni, makna dia tertinggal tak? Tertinggal tak? Tertinggal. Kita ni tertinggal sepanjang masa, segenap segi tertinggal. Sebab kita suka memilih duduk dalam keadaan kerugian. Hidup ni nak seronok sepanjang masa. Cuba tengok kanak-kanak, budak-budak. Dia kena seronok aja. Sampai ketua pun kita nak seronok juga. Nak makan pun cari tempat yang seronok. Bukan salah, nak ceritakan. Nak berjalan pun nak cari tempat seronok. Kita nak datang belajar pun nak cari seronok. Kalau keseronokan kita nak cari untuk habuan nafsu, di sini tidak ada tempat. Sebab kita nak bicarakan perkara yang lebih besar. Kita kena letak diri kita bincang bab apa ni? Kita bincang bab ni bab dunia ke, bab yang kecil ke, bab besar ni? Bab bersantai ke? Sebab arwah tuanku saya tu Haji Umar Zuhdi, ayah kepada Hizbur, dia ni anak murid pada Kenali. Saya sepanjang menghadap dia 11 tahun mengaji, jarang saya nak jumpa dia senyum. Dia melintas sebuah jalan, kita dah lari. Bukan takut. Dia pesan, kalau kamu, dia orang Kelantan, mu mengajar ni, elakkan sekali orang sampai ketawa. Dengan apa yang aku sampai ni, dibimbingi orang yang banyak tawa ni, dia boleh mengeraskan hati. Orang yang banyak ketahuan, dia akan banyak menangis di akhirat kelak. Kita nak ceritakan begini, bab akhirat, bab hari kiamat, yaumul qiyamah, kena cerita yang serius. Maka sebab itu, dan hidup kita kena letak di kita. Kita seorang ayah, seorang bapa, tak boleh jadi ayah sepanjang masa. Ada kala kita kena jadi guru. Ada kala kita kena jadi hakim. Ada kala kita kena jadi doktor. Prinsip. Saya kerja dulu, saya pakai 4 prinsip ni. Dari staff saya kata, 4 prinsip saya kena pegang. Pertama sekali, kita kena jadi guru. Bapa. Memberi kasih sayang. Belayan kasih sayang dengan anak. Saya cakap staff ya. Yang kedua, saya kena jadi guru. Makna kita nak mendidik dia. Bukan membenci, mendidik dia. Mengajar dengan mendidik lain. Sebab tu guru-guru kita dulu, kita belajar dulu, guru dulu, cikgu dulu, dia mendidik. Dia adalah murabbi, bukan muallim. Muallim dia mengajar, tapi murabbi ni mendidik. Yang saya nak bercakap ni bukan ngabatan tuan-tuan, hati tuan-tuan. Wahai hati, apa khabar semua?
Tuan datang ni, semalam saya sebut, tuan datang ni, dari rumah bangun 4 pagi tadi ni, siapa yang buat keputusan nak bangun 4 pagi, nak pergi air, nak bertahajud, nak sembahyang taubat, nak baca Al-Quran, nak melangkah kaki ke surau, nak duduk jemaah, nak duduk dalam ilmu, siapa yang buat keputusan? Hati. Hati mana tu? Hati yang telah terdidik. Hati mana ni? Hati yang telah terbentuk. Hasil ilmu yang dia ambil. Pagi ni kita buat keputusan tak nak datang. Hujan katanya, sejuk, nak tarik selimut. Siapa buat keputusan? Hati. Nak mendidik hati, nak bercakap dengan hati ni, nak belai hati, nak pujuk hati ni tadi, supaya mampu dia tunduk. Kita kadang-kadang ni banyak kita ikut nafsu ke tirani. Ni duk mengaji ni bukan untuk bahagian nafsu tau. Ni rohani. Oh, kita nak pergi makan kedai mana pagi ni, Imam? Lepas ni kedai mana yang sedap? Itu apa tu? Nafsu ni benda keinginan, fitrah. Jadi kita nak tumpu apa yang kita nak sampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang bersifat ia dengan wajib wujud, yang bersifat pemurah Ar-Rahman, yang bersifat Ar-Rahim, kasih sayang. Allah bersifat kasih sayang. Jangan takutlah. Ar-Rahim, kasih sayang. Nak mazbat syurga Allah Ta'ala, nak dapat selamat sana nanti, dengan Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Nak tak kalau Allah sayang pada kita? Nak. Suka tak Allah sayang kita? Suka. Kita duduk ni kalau ada kawan-kawan sayang, kita sonok tak? Hati rasa sonok lah duduk ni ada orang sayang. Bila orang ni jumpa kawan kita, sahabat kita, jauh, Assalamualaikum. Sayang. Kalau pilih ni orang tak suka kita, ni tak sayang kita, kita sonok dah duduk. Bang, sonok tak? Tak sonok. Tak sonok. Kita nak menghadap Allah tadi dengan kasih sayang Allah. Bukan dengan amal ibadah kita. Bukan dengan ilmu kita. Tapi kasih sayang Allah. Allah katalah hadis kursi, kamu balik menghadap aku dengan kepada aku kerana aku buat kerana redha Allah, aku ada sifat kasih sayang aku. Ilmu kita, amalan kita tak banyak tuan. Babun, ini bab ma jaa fil qiyamah, yang telah datang ia pada menyatakan kiamah. Apa di kiamah? Sambungan Yusuf. Hendaklah bersedia kamu hai orang yang miskin. Dan Mukhtasar Sahih Bukhari. Dia sebut hendaklah bersedia kamu. Kamu tu kita. Hai orang yang miskin. Tuan kaya ke? Tuan kaya ke? Kaya banyak mana? Daripada bekal akhirat. Kena terima kat kita ni orang miskin. Miskin bekalan akhirat. Miskin apa? Miskin amalan, miskin zikir, miskin segala-galanya. Miskin untuk bekalan akhirat. Kita adalah golongan orang yang miskin. Bila kita rasa miskin ni, kita nak cari tak? Kita adalah golongan yang dapat peluang terakhir. Tentu tak? Kita sekarang berada peluang yang terakhir nak belajar ilmu kan dapat, ini peluang terakhir. Bukan terlambat. Tak terlambat. Tuan rasa terlambat kan? Tak terlambat. Yang terlambat ni bila dalam keadaan kita bernazak, itu lambat. Pintu tobat dah tutup, itu dah terlambat. Sekarang terlambat kah? Tak terlambat.
Tuan-tuan termasuk dalam hamba bersyukur tak? Ya, tuan termasuk hamba yang bersyukur. Dengan manusia, terima kasih. Baik, terima kasih. Manusia. Dengan Allah Ta'ala kita bangun. Allah bangun dalam keadaan sihat kita. Tak pening kepala. Bangun langkah yang elok, cantik. Kemudian nak sujud kepada Allah Ta'ala. Itulah hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu syukur pada aku, la azidanakum, aku tambah lagi. Tambah sihat, tambah kelapangan. Kelapangan ini rezeki tak? Ni, kelapangan rezeki tak? Dengan sebab ada kelapangan, tuan datang. Abang kata minta maaf, Ustaz, saya ada hal. Mana tak lapang lah tu? Nikmat dah tu, rezeki tak? Rezeki. Tuan dapat datang Jumaat, rezeki tak? Rezeki. Subhanallah, menepar roh. Rezeki ni tuan-tuan bukan duit. Tuan dapat ambil istiqamah dah malam tadi sampai pagi ni sambung pula. Rezeki dah tu. Rezeki sahabat-sahabat. Nak bercakap dengan hati begitu. Ni saya dah bercakap dengan hati tuan-tuan ni. Kalau tidak dia lari. Di keliling kita ni adalah ilmu. Keliling kita ada ilmu. Tapi tak pernah kita fikir pun. Alam ini adalah jadi ilmu. Sama ada bentuk binatang ke, pokok kayu ke, semua ada ilmu yang boleh kita fikir. Afala ya'qilun, afala tatafakkarun, tak mau fikir. Semua tiap jadi, semua ada pengajaran. Tuan-tuan perhati tengok. Setiap satu yang Allah jadi, semua ada pengajaran. Hatta pokok pisang tu yang berbuah tu. Tuan nak ambil dia, tuan tebang tu, tebang di hadapan anak dia. Pisang ni bila buah dah naik tak? Apa pengajaran ambil? Kita tebang pokok pisang tu memang di hadapan anak dia dengan air mata beramu keluar. Tapi anak ni tetap dia sebagai pengganti kepada ibu dia. Buah mangga depan rumah kita baling. Sakit tuan. Tapi dia tetap menggunakan buah yang manis. Apa menjadi ambil? Bukan saja Allah bagi dia. Allah jadi gajah. Besar tapi akal tak ada. Dia makan nasi dah tu. Gemuk. Ni makan nasi banyak ni gemuk. Gajah tak makan nasi gemuk. Manusia kecil tapi akal dia. Hebat kekuatan Allah. Hendaklah bersedia kamu hai orang yang miskin. Kita macam kita ni. Tuju dekat kita ni. Tuju kat saya. Wahai orang miskin. Miskin daripada bekalan akhirat. Bagi bekalan hari yang besar pekerjaannya. Sana pekerjaan cukup besar tuan. Tak ada masa kita nak tersenyum pun tak mampu. Nak senyum-senyumlah sepuas-puasnya. Lepas ni tak ada masa kita nak senyum lagi. Lagi yang panjang. Masa yang panjang di sana tuan. Saya ada cerita ni. Dalam kitab sebut ni. Ni duk cerita hari kehadapan. Bila kehadapan Ramadan datang, dia semakin datang, semakin dekat. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Dia minta nak sampai Ramadan. Dia semakin. Hari kiamat semakin datang tak? Umur Abang Ibrahim pagi ni tambah sehari lagi Abang Ibrahim. Bukan semakin kurang dah. Bertambah. Di samping bertambah, semakin kurang. Maknanya kita semakin hari, semakin depan, semakin dekat dengan penghisapan Allah. Setiap hari kita dengan anak-anak kita semakin kita berpisah. Dengan anak cucu kita semakin hari berpisah. Dengan sahabat-sahabat kita semakin hari berpisah. Antara sedar dengan tak sedar. Benda yang kita sayang, kita mau tak mau, sampai masa kita tak pasal kena lepas. Tuan kena lepas tuan. Sampai masa tuan kena lepas. Lagi yang keras pemerintahannya hari itu. Allah tuan. Tak ada lemah lembut dah waktu itu. Tuan, dalam hidup kena ada perancangan. Kalau tak ada perancangan, dia tak jadi. Tuan nak datang pagi ni, tuan ada perancangan. Oh, pagi esok dah kuliah.
Ustaz kita semalam dia uzur tak dapat. Tak ganti saya lah. Dah tak sama lah saya dengan Ustaz malam. Maknanya nak tampung, top up ya, tak apalah, boleh lah. Perancangan. Kita duk cerita selalu. Tok Imam bercerita. Saudara mara kita tiap-tiap hari bercerita. Tuan-tuan tiap-tiap hari ni dalam Facebook tuan-tuan tu. Banyak tahniah ke, salam takziah ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana banyak? Banyak-banyak yang kita jumpa hari ni. Tuan. Apa perancangan kita? Sampai apa Tok Imam tanya, marabuka? Kalau kanya kepada kamu, marabuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka? Ma ikhwanuka? Apa perancangan kita? Kita rasa kita boleh terlepas tak? Alam ini, alam barzah, alam menentu, hala tuju kita, sama ada selamat atau tak selamat. Kita sedang buat baik ni, buat ibadah ni, datang duk belajar ni, saya datang duk mengajar ni, tuan datang belajar. Kita tak tahu masuk jadi ibadah atau tak jadi ibadah ni. Yang kita dah buat ni belum tentu lagi memang dia jadi ibadah ataupun tak jadi ibadah. Sama ada jadi dunia ataupun jadi akhirat. Nak tahu tuan, keluar saja berpisah roh jasad, itu keputusan boleh dapat. Tuan nak tahu keputusan yang sebenarnya, roh keluar jasad, tahulah keputusannya. Allah bentang seluruh luasnya. Allah bentang siap perjalanan seorang tadi, bila roh keluar jasad, perjalanan dia nak menuju ke alam kubur tu dah Allah bentang siap. Ana baitu turab. Kubur kata, wahai mayat, aku tanah kubur, aku rumah gelap, aku rumah tanah. Kamu dah tahu apa? Kita nampak, tu buka tutup, tu buka dah nampak. Allahu Akbar. Allah dah bentang, tak terhijab. Sebelum kita masuk, kita nampak dulu. Sebelum datang surau, masuk surau, nampak surau dulu. Bukan masuk, baru nampak surau. Tuan datang belah utara ke selatan ni, nampak surau dulu kan, masuk surau dulu. Masuk surau dulu, nampak dulu. Bila dah masuk, nampak lagi dah? Dah tak nampak di atas. Ini gambaran lubang kubur ni macam ni. Masuk dah tak nampak. Siapa di atas tu? Siapa di atas tu? Bunyi terompah Rasulullah sebut, kasut di atas tu didengar oleh kita. Roh dia kembali balik. Sedar macam inilah tuan. Bukanlah kita ajar marhum menterang subhanallah. Sedar macam ni, macam sekarang ni. Tapi sedar dalam keadaan hari hadapan kita tuan, semakin hari semakin kekosongan. Di hadapan kita semakin hari semakin kita bertempuh dengan sunyi. Kita akan menempuh keseorangan, kita akan menempuh kegerian, kita akan menempuh ketakutan yang menggerikan, insya-Allah tersedia di hadapan kita. Tuan kena ingat tuan, hadapan kita gerun takut, sunyi serba-serbi tersedia di hadapan kita. Rasulullah meletakkan jari begini. Nabi kata, menciptakan kubur, kata, hai mayat, kamu bersiap sedia ya, kamu masuk nanti, aku akan himpitkan tulang rusuk kamu selisih sehingga bertemu antara satu sama lain. Waktu itu kita hidup dengan sebenar-benar hidup akan merasa sakit sikit. Tulang rusuk ni tuan-tuan, disih. Bumi dihimpit tuan-tuan. Allah. Kita, apa perancangan kita nak lepas? Ada tak perancangan kita? Nak keluar sana, ada serigala luar. Apa perancangan kita? Nak keluar ikut jalan ni ke jalan belakang?
Tak pernah fikir. Kita tak entah terlintas ke hati kita nak tempuh alam ni. Perancangan tak ada. Apa perancangan kita? Marah bukan Rob itu tak ada sangkut dah. Dia tanya soalan marah buka tu kita dah sangkut kan. Walaupun kita boleh jawab Allahu Rabbi. Ya Rabb yang kita nak kenal, maka sebab tu wajib kita tuntun ilmu tauhid ni, ilmu akidah yang kita nak bawa, ilmu akidah ni. Yang bekalan kita nak bawa, pegangan kita, i'tikad kita yang qat'i. Kita kadang-kadang sekadar tauhid rububiyah. Kadang-kadang tauhid asma'ul sifat. Tapi tauhid uluhiyah, nama iman ni, tahu semua tahu. Sebayang seorang ni sini 20 tahu. Tapi nak laksanakan tak boleh. Hidayah dapat, bidayah tak dapat. Ramai orang dapat hidayah, tapi bidayah tak dapat. Tuan-tuan, hidayah dapat, bidayah pun dapat. Bidayah dapat buat, tuan dah dapat bidayah. Hidayah, bidayah. Yang kita nak kejar, nihayah. Tuan, nak bagi kita ni hamba yang Allah pilih, macam mana nak buat? Nak bagi Allah kasih ke kita macam mana? Kita dengan kawan, kita sayang kawan, dia buat benda apa yang kawan ni suka. Apa usaha kita nak bagi? Buat perkara yang Allah suka. Bila Allah suka, dia kasih kepada kita. Hak puasa kita buat sembahyang tu untuk kita, bukan untuk Allah. Sembahyang kita buat untuk kita. Allah tak ambil manfaat pun. Puasa kita buat untuk kita. Nak tarbiyah, nak didik nafsu sepanjang Ramadan di bengkel. Sembahyang kita buat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu benteng kita. Supaya kita tak jatuh dalam kemungkaran dengan sembahyang tadi. Kita jadi sembahyang ada kat kita tu, dia jadi benteng. Maka sebab Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sembahyang tu tatanha, benteng, tembok yang membentuk, yang membenteng supaya kamu tak jatuh dalam kemurkaan Allah. Tu. Untuk siapa? Untuk Allah. Pergi buat untuk Allah kasih. Tak biar saya. Maka sebab tu selalu saya baca. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bi khairan, barang siapa, man tu saya, tuan-tuan semua ni, barang siapa yuridu, Allah berkehendak. Nampak? Allah berkehendak ya? Barang siapa Allah yang berkehendak, Allah nak. Saya nak pilih Imam Rahim, saya tak mau pilih saudara. Contoh begitu. Saya kata saya nak pilih Imam Rahim. Man yuridillahu bi khairan, barang siapa yuridu, Allah berkehendak khairan, jadi hadiah hamba yang terbaik. Yufaqihu fid din, Allah bagi dia faham agama. Bukan saya yang nampak ni faham. Allah bagi hidayah, bagi bidayah, bagi tuan faham agama. Cinta agama, kasih Allah bagi. Tuan datang ni, jadi pelanggan tetap ni, jadi pencinta ilmu ni, kerana tuan dah jatuh cinta, tuan kenal. Siapa bagi kenal ni? Allah. Siapa bagi tuan kasih dengan ilmu? Allah. Jadi kena bergantung Allah sepanjang masa. Allah. Tuan tak rasa Allah kasih kat kita ni? Kalau Allah tak kasih pada tuan-tuan ni, terlelap ni, tak bangun lagi. Tapi tuan tak rasa. Siapa yang kejut tuan? Jam loceng. Tu, yang akidah salah tu. Jam ni tak bunyi lah pagi ni. Habis. Tu saya tak jaga. Saya bangun ni, saya jam ni, saya pasang betul, saya kunci elok-elok. Kena jam ni.
Rumah saya ni kalau anjing tak ada kukuk bunyi malam lah. Habis nyamuk masuk. Wah. Itu nak baca tauhid uluhiyah qada rububiyah tadi. Di akidah ni. Kadang-kadang saya nak sebut, apa yang kita bawa ni, apa yang kita belajar tuan, kita nak kena terjemahkan dalam kehidupan harian kita, sama ada perkataan kita, perbuatan kita, tekad, memang mesti berbotolan dengan ilmu yang kita belajar. Tuan. Kehidupan harian inilah dia yang catik dikira sebagai amalan kita. Tuan ingat amalan ni semayang ni ke? Kehidupan harian itulah dikirakan sebagai catatan amalan yang akan dipersembah kepada Allah, nak dihitungkan sama ada dia masuk dalam ibadah ataupun lara. Ni kehidupan. Hablum minas, hablum minallah, hubungan kita bukan nak jaga masalah dengan Allah, dengan manusia nak jaga. Kehidupan harian ni, percakapan kita mesti berbotolan. Perbuatan kita mesti berbotolan. Kerja buat kita mesti berbotolan. Semayang tadi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan lurus. Jalan mana? Kita baca pasal jalan mana? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan mana tu? Perkataan aku biarlah berbotolan. Ihdinas siratal mustaqim. Amalanku mesti ihdinas siratal mustaqim. Lillah, kerana Allah. Bukan kerana manusia. Jangan kait dengan manusia. Aku tolong kau mana? Kenapa? Kerana Allah. Bukan kerana kau tolong aku. Tu, nak bagi betulan tu. Dia kita ihdinas siratal mustaqim, nak berbetulan. Bila kita faham demikian, barulah kita ikhlas. Kerana Allah. Bila kerana Allah, tak harap apa tuan. Harap redha. Apa nak harap redha? Saya redha Allah. Kerana Allah semata-mata nak cari ni. Baru kita nak selamat sana tuan. Kalau kita nak cari kerja pahala saja tuan, tak capai tuan. Asbab menjadi pahala tadi. Allah. Yang menentu Allah. Maka sebab tu saya baca sebelum ni. Dalam hadis qudsi, Allah kata, kalau kamu datang kepada aku dengan amal ibadah kamu, aku akan hisap satu persatu amal ibadah kamu buat. Banyak mana amal ibadah kita buat bang? Allah akan hisap, kau datang ni kenapa? Kau buat ni kenapa? Malu pak mentua, mak mentua. Aku akan hisap satu persatu tuan. Allah. Ni, nak betul hati ni. Aku akan hisap satu persatu. Banyak mana amal ibadah kita nak hisap? Depan Allah tuan. Bukan depan hakim. Depan Allah. Qadhi Rabbul Jalil. Kalau kamu datang kepada aku dengan ilmu Allah. Ilmu ini aku akan bertanggungjawabkan kepada kamu. Banyak dah ilmu kita dapat? Banyak dah kita buat? Banyak ilmu, bila ilmu kita dah faham buat, tapi buat tak buat? Allah akan bertanggungjawabkan satu-satu kepada kita. Banyak yang kita dapat, kita tak buat. Allah Tuhan. Pergi ingat amal ibadah, ini sekian. Pergi ingat ilmu, ini sekian. Tapi kalau kamu datang kerana aku. Kerana Allah. Aku buat ni kerana-Mu, ya Allah. Aku sebab pemurah dan Allah yang kesayang. Aku akan terima kamu. Allah. Tu nak berbetul hati, tapi letak oleh Tuhan. Barulah kita buat dia tu himmah. Kita duduk ni dalam ilmu ni tuan. Semayang tadi menghadap Allah ni. Kita sedang disaksi malaikat ni. Dalam musika hadis diterangkan malaikat ni dia turun kembang sayap ni. Lepas subuh dengan lepas asar, syib malaikat ni dia akan naik menghadap Allah. Ya Rabb, aku jumpa satu kelompok manusia sedang duduk dalam ilmu. Aku kembangkan sayap aku. Beri naungan padaku. Tidak ada seorang pun kecuali mereka yang dalam ilmu, aku ampun dosa mereka. Nak ilmu? Nak redha Allah. Nampak tak tuan?
Tenang dah hati kita. Saya sampai ni kasar ke tuan? Kasar ke? Saya nak cerita benda besar. Tuan kata tenang Abang Barim. Tuan rasa tenang tak ni? Nak tengok umur kita barakah tak barakah hari ni, nak tahu hidup. Bila umur yang barakah, nak tahu barakah tak barakah umur. Di mana kita letak diri kita begini? Nak tahu tuan dapat barakah apa tidak? Tenang tak tenang? Tenang. Itu barakah nama dia Tuhan. Tapi tuan tak tahu barakah dari Allah. Bila dapat barakah, kita dapat rahmat Allah. Bila dapat rahmat Allah Ta'ala, dapat rahmat mana? Hati. Tenang. Bahagia. Itulah yang manusia sebenarnya bahagia. Ketenangan. Orang pergi buat umrah ke haji. Tiap hari itu 120 rahmat Allah turun. Kita ni tuan, bukan takat pergi Madinah termasuk Raudah. Gimana? Kita masuk Raudah. Majlis ilmu ni merupakan Raudah, taman-taman syurga. Tentu dah. Kita rasa kita minat ini taman Raudah. Ya, betul. Taman Raudah, taman syurga. Majlis ilmu, taman syurga, Raudah. Ni taman Raudah ni. Kita cek balik. Kita pergi letakkan, kita nak menguruskan diri kita. Kita nak urus diri kita. Nak letak kat mana ni? Kalau di dunia pun kita tak dapat nak uruskan diri kita. Di sana siapa nak urus? Diri kita sendiri pun tak urus. Depan Allah Tuhan. Dan bersengatan huru haranya hari berkenaan Tuhan. Allahu Akbar. Orang ni Tuan tengok di Penang pun ribut taufan. Maka sebab tu saya mengajar di mana pun Tuan, tempat mana pun, saya kaitkan keadaan semasa yang berlaku. Bukan meja kita tumpuk kita hari nu hari kerat. Tak kait. Kena kait apa yang berlaku pada kita sekarang. Sebab maknanya semua amalan ni dia berlaku di dunia. Di sana tak berlaku amalan. Proses nak amalan bukan di akhirat. Proses nak juk tanam ladang kita di sini. Wa mal hayatad dunya illa matal ghurur. Itu aghrur. Ad-dunya matul akhirah. Dunia ini adalah peladangan untuk akhirat. Kita kena kata Ustazah malam tadi, kita cucuk tanam benih apa yang kita nak tanam sekarang ni. Di sana bukan tempat peribadatan, bukan tempat beribadah, bukan tempat menuntut ilmu, tapi di sana hari pembalasan hasil apa yang kita buat sekarang ini. Tuan kena ingat tuan. Jadi masa kita dah tak panjang, tak banyak kita nak buat ni. Sana hari pembalasan. Kita nak kait apa yang berlaku. Tuan, kena ribut taufan ni kalau ke banjir lain. Ribut datang angin tuan, pokok sampai tumbang tuan. Waktu itu macam mana keadaan kita? Tak salah kalau angin kuat itulah. Kita akan azan. Waktu ingat Allah tak? Semua malaikat ingat Allah. Itu Tuhan punya Allah semua. Itu tauhid rububiyah. Ini Tuhan Allah punya kerja. Itu tauhid rububiyah. Rabb dia mengaku Allah yang jadikan. Dan kena kait bahasa Allah. Tapi kita tak faham bahasa Allah. Kita tak faham teguran Allah. Kita tak faham amaran Allah. Itu amaran Allah tuan. Ribut angin kencang ni, semua tadi, air semua ni, tentera Allah. Dan hisabnya dan balasannya hayawara. Untuk diperhisapkan. Lagi hampir masanya, terdekat sangat dengan kita. Kerana firman Allah SWT, innahu yaruni bi'ibadi yatarahu qariban. Bahawanya sekalian manusia nampak akan hari kiamat itu jauh. Manusia nampak hari kiamat jauh. Kita rasa kiamat jauh kan Ibrahim? Qarib.
Dekat. Padanya kami nampak akan dia jauh. Pada kami nampak dia dekat sangat. Kamu nampak jauh. Kerana akan datang ia dan tiap-tiap yang datang akan hampir juga. Kita ada bilang Rejab, Sa'ban, Ramadan. Dia semakin dekat kan semakin jauh tu. Ada orang datang Ramadan dia mula resah tau. Dia resah penyakit dia. Tak Ramadan dia tak sakit. Dia makin dekat. Hampir. Pada hari kiamat itulah dilihat langit telah pecah belah ia. Tak ada siapa. Langit tak ada. Dunia pada tak digulung habis. Nak duduk di mana? Dan bintang-bintang telah bertaburan ia dengan sebab goncangnya hari itu. Izazul. Imam baca tadi, dia sebut nama dia je lah. Izazul. Zillatil ardu zilzalaha. Imam baca tu ingat. Ayat surah apa dia baca? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila kami goncangkan, segoncang-goncangnya bumi ini. Bergegar. Wa akhratil azaz khalaha. Bumi akan mengeluar seluruh pembendaraannya. Mas akan keluar. Waktu tu mas dia nilai tak? Dalam keadaan tu mas bernilai tak bernilai? Perak bernilai tak bernilai? Wa qala al-insanu ma laha ma'jada. Apa yang berlaku ni? Bunyi aku diperintah Allah untuk mengkhabar. Waktu itu mah pun tak nilai lagi dah. Dunia ni pun mah tu, relantai leher tu, pi bubuh di kucing. Ada nilai tak pada dia? Bubuh di leher kambing kan ada nilai tak? Kucing kita sayang buh, ada nilai? Pada dia tak ada nilai. Bila letak di leher manusia ada nilai? Ada nilai. Sikit lagi ya. Sebab goncangan hari itu dan segala bintang bercahaya yang bercahaya dan bintang telah berubah warnanya. Dan matahari pun pada itu padam cahayanya sebelum datang kiamat 3 hari gelap terus menerus. Dia keluar belah barat. Wah itu pintu taubat dah tertutup. 3 hari kegelapan tuan. Tempat yang amat digeruni manusia di akhirat kalau ada 3 tempat. Kena ingat tuan. Tempat yang amat digeruni oleh setiap manusia. Ada 3 tempat. Yang pertama, ketika menerima buku catatan amalan. Waktu kita ambil keputusan SPM lah. Waktu nak terima tu Hajiman. Waktu nak terima. Gementar tak gementar ni? Siapa nak baca catatan tu? Kita yang akan baca catatan tu hadapan Allah. Sama catatan tu baik, tersenyumlah kamu. Sama catatan tu buruk, menanggunglah. Yang kedua, waktu ditimbang amalan kita. Rasulullah meletakkan berat sangat belah kejahatan. Allah Ta'ala beri syafaat Rasulullah. Tanggal sebelah letak belah amal kebaikan. Berat timbangan itu. Nampak? Sayangnya Muhammad kepada umatnya. Tapi kita sayang tak kepada Muhammad ni? Sayang sehari berapa kali kita selawat? Sebab tu saya tekan banyak kali dah. Selawat kena banyak tuan, kena perbanyakkan selawat. Nak dapat syafaat Rasulullah. Banyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Setiap hari buatlah. Saya banyak kali dah saya sebut. Saya nakkan tuan buat. Saya kena buat. Tuan kena buatlah. 5 tahun. Jangan saya cakap saya tak buat. Satu hari jangan kurang 1000 kali. 1000. Berat tak? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh dia tak? Sambil buat kata Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Duduk saya sekejap. Barulah pengisian. Ada pengisian dalam hidup. Setiap nafas tu ada pengisian. Tuhan tanya setiap nafas ni kamu nafas untuk apa? Setiap detik masa Tuhan tanya satu, dicatat. Masuk Allahumma salli ala Muhammad. Saya duk cakap untuk siapa ni? Untuk kita lah. Saya sayang tuan-tuan, saya nak selamat, tuan-tuan nak saya. Jangan kita nak lepas diri kita seorang.
Yang ketiganya melalui titi sirat. Titi sirat mustaqim nak lintas tiap-tiap orang ni, semua akan lalu. Di bawahnya penyangkut daripada api neraka jahanam. Tunggu. Tajam daripada pedang yang tajam. Halus daripada rambut selai dibelah 7. Lebih halus lagi. Ada sampai tengah potong. Allah. Nak lepas ni. Ada yang berjalan kaki. Ada yang berarti maknanya menunggang kuda. Ada yang mengesot ikut bahagian masing-masing. Ikut keadaan di dunia, apa yang Tuhan buat sini, terjemah di sana. Apa yang kita buat sini itulah. Man amila salihan fali nafsi. Wa man asaf 'alaiha, buat yang baik balik kat kita. Wa man asaf 'alaiha, buat yang jahat balik kat kita. Terima balasan. Sekarang buatlah apa yang kita rasa buat laksanakan sepuas-puas hati kita. Di sana kita menanggung Tuhan. 3 tempat ni waktu terima catatan, belah kanan atau kiri, Tuhan, roh dia akan masuk balik dalam jasad kita macam kita keluar ni, keluar balik. Dia cari balik. Mula bangkit Nabi Muhammad SAW. Sebab tu saya sebut dulu, di cenonggeng kita ni ada benis anak Adam yang dia takkan hangus, takkan rosak habis. Tuan tengok bau ni. Lata menirishka. Apa penyanyi Indonesian? Lata menirishka mati. Dibakar. Di hujung cenonggeng kita ni ada sebesar biji sawi, lebih halus lagi. Itu nama dia Ajibu Zambi. Benih anak Adam. Ruh akan pergi balik. Dia bangkit, keadaan bangun balik, kita akan bangun di mahsyar. Macam sekarang, bangun. Jumpa Pak Yud tempat, Pak Yud bila datang, tak ada tempat nak tanya. Waktu itu boleh bercakap? Boleh. Tapi tak sempat nak berbicara. Hanya dengan Allah Ta'ala akan berbicara. Allah Tuhan. Tisih dengan anak bini pun tak sempat nak bercakap oleh Tuhan. Alam mahsyar. Yang panjang, insyaAllah. Kita akan sambung lagi pengajian hadis ini. Kitab Bahrul Mazi ni ada sebuah akan datang yang baik daripada Allah Ta'ala. Saya nak tumpu ni, nak bagi tuan renung betul-betul. Sama-sama kita fikir bagaimana kaedah kita nak selamatkan kita. Bukan kadang saya nak selamat dunia. Nah, pengurusan jasad tak biar Tuhan pandai lah. Lepas ni nak minum apa, nak makan apa, untuk jasad keperluan. Ni saya ada bincang ni bab keperluan rohani, nak selamat rohani. Ada nak makan silma, itu pulang. Tapi keperluan rohani, apa yang perlu kita buat? InsyaAllah kita sambung lagi. Akan datang. Dan gunung-gunung pun habis berterbangan seperti kekatu. Ni duk cerita kehancuran tempat yang itu akan hancur. Akan hancur bumi buat ni, akan hancur berkecai, lebur. Habis nak duduk di mana? Nak duduk di mana? Fikirlah sendiri, tanyalah iman kita sendiri. Wallahu alam. Aqulu qala hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa lissalimil wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru wa yafazal mustaghfirin wa yanajata tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam fil awwal wal akhir taban kullu sahabat ajmain. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurna yusru'umun azim ya rabbal alamin. Ya musabbibal asbab, ya fatil abwab, ya samiul aswad, ya qadil haja ya Allah. Ya qadil hajat, ya qadil haja ya Allah, ya mujibu da'wat, ij'al min najihin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.